lah, best. Waktu dekat maktab ni best lah. Jadi sebelum tuan-puan semua pergi ke dunia sebenar, jadi kita nak cerita sikit lah apa yang ada dekat luar. Dan macam yang Mbak Im cakap tadi, saya dah jadi ialah seorang ekonomis di Bank Negara, dah kerja dengan BNM untuk lebih kurang 7 tahun. Dan daripada dulu memang lepas trial tu terus dapat dapat beasiswa BNM dan sampai sekarang ni kena kerja dengan dia lah, ada kontrak. Lepas tu belajar, lepas typing belajar dekat belajar di College Yayasan UEM, A-levels. Lepas tu pergi London School of Economics buat accounting. Lepas tu buat masters di SOAS, School of Oriental and African Studies, dalam bidang political economy. Dah kahwin, anak 2. So kejap, ada sediakan slide. So hopefully kalau apa-apa nak tanya je lah. Rasanya boleh tanya je lah. Apa-apa yang nak tanya pasal bidang kerja ni. What does it mean to become economist? Apa kerjaya dia, apa dia buat? Sebab orang ramai tak tahu. Saya masa mula-mula dulu pun tak tahu apa benda. Memang macam yalah, biasalah kita tahu engineering, lawyer, doktor. Dan masa form 5 dulu saya ingat tiap bulan kerjaya di situ tu bertukar. So dan economics ni memang tak ada dalam radar lah, sebab kita tak expose. Dan rasanya menarik lah, dan rasanya patut lah masa zaman dulu-dulu tu ada orang datang ke cerita pasal kerjaya ni. So what is economics? Orang jenis macam mana yang akan suka economics dan nak kerja sebagai ekonomis ni? So ni ada satu meme, I can't believe you like money too, we should hang out. So kalau suka pasal duit ataupun suka cakap pasal duit or nak analyse suka numbers, economics is probably the line for you lah. So kalau kita belajar economics ni apa yang kita boleh apa yang kita punya advantage dia ialah, satu, kita boleh faham orang-orang. Contohnya Najib Razak cakap apa dekat Facebook, kita boleh faham lah. Sebab dia mungkin economics graduate yang paling famous kat Malaysia. Dia dulu ambil industrial econs dekat Nottingham. Jadi kita boleh faham contohnya apa yang dia cakap cerita pasal bajet, bajet kerajaan baru ni tentang bajet 2021. So kita boleh at least faham lah ataupun engage apa yang orang tengah debatkan. Ataupun ni lagi seorang, Dr. Muhammad Khalid. Dia pun seorang ekonomis yang terkenal kat Malaysia ni. So kita boleh faham lah. So kita boleh faham bila orang cakap pasal exchange rate, ataupun bila kita cakap barang naik, macam nak turunkan harga barang, ataupun macam mana nak tackle isu kemiskinan. Memang tak ada orang boleh tackle, tapi ya, at least boleh engage dengan isu-isu macam tu lah. So isu-isu macam tu yang ekonomis dia biasanya sentuh. So apa yang biasa dia buat on a daily basis ialah kita biasanya tengok benda yang contohnya berapa ramai yang hilang kerja ke, berapa ramai yang, contoh masa COVID kan, ramai orang tak ada kerja. So economist akan biasanya tengok the numbers, berapa ramai yang sebenarnya hilang kerja dalam Malaysia ni. Ataupun contohnya masa COVID ada harga barang naik, contohnya harga ayam naik. Kenapa harga ayam naik? Lepas tu kita buat conclusion, orang hilang kerja sebab macam ni.
dan kalau dia nak hidup, dia perlukan contohnya 2,000 sebulan. Dan kita buat conclusion lah tentang sebenarnya keadaan Malaysia ni sangat teruk ataupun tak berapa teruk, ataupun inilah, dan kita boleh recommend polisi apa yang kerajaan patut buat. Dan ni ada orang lukis. Diorang tengah lukis graf. Okay, so dan antara benda yang kita buat juga ialah make forecast. So kalau katakan untuk tahun depan ni, ekonomis lah yang biasanya buat, contohnya Malaysia ni grow by how much, ataupun harga barang akan naik by how much. Dia buat forecast lah, dia buat macam dia ni kira ahli nujum yang bertauliah lah, make forecast, pakai dia punya dia ada model-model statistik dia, dan akan biasanya akan write analysis dan akan buat analisis ke ataupun artikel ke ataupun apa tentang prediction dia tentang apa yang dia rasa macam mana Malaysia ni lagi tahun depan, ataupun macam mana Malaysia ni lagi 2 tahun. So kalau apa yang kena ada, apa yang bagus untuk ekonomis, kalau siapa yang minat stats, siapa yang minat statistik dekat maktab ataupun minat maths ke, ni line yang bagus lah untuk kita ceburi. Dan tapi economics ni dia bukan pasal statistik je, dia pasal dia kena membaca banyak juga, dia kena tahu banyak background pasal so ada ekonomis yang dia buat forecast tadi, forecast, tengok statistik dan buat ramalan. Ada juga ekonomis yang dia panggil dia researcher lah, dan dia jawab benda-benda macam contohnya, betul ke kat Malaysia ni yang paling kaya ialah China, contohnya. So ada ekonomis yang buat research on those things, yang betul ke China ni kaya, kalau China ni betul-betul kaya, dia kaya banyak mana, apa yang menyebabkan dia kaya. So benda-benda macam tu kita boleh jawab dengan economic thinking lah. And analytical mind. Kita kalau suka analisa, kalau suka macam, kalau contohnya kalau baca kat Facebook ataupun baca kat Twitter ke, contohnya kita tengok ada orang ni, contohnya Najib lah, kita bagi example, nak tahu dia betul ke tak betul. So kita kena analyse, dia kena analytical mind, apa yang dan kita kena faham berdasarkan nombor tu apa cerita dia yang sebenarnya. And good writing skills. Kalau pandai cakap, kalau pandai tulis, you akan get far lah, sebab number tu takkan mean anything kalau kita tak boleh bagi orang faham, kan. Contohnya dalam bajet, bajet ni bagus ke tak bagus belanjawan? Dia bagus sebab contohnya dia bagus sebab ataupun dia tak bagus sebab tak ada bantuan online learning, kan. Macam contohnya ramai orang kena belajar daripada rumah tapi kerajaan tak provide bantuan untuk laptop ataupun tak provide bantuan untuk bahan bantu mengajar. So dan benda tu kita kena write lah. A good economist will have to write, sebab dia nak fahamkan orang ramai tentang apa yang dia buat ataupun apa analisa dia. Okay, bonus dia kalau tahu coding, program. So ekonomis dulu-dulu dia tak payah nak sangat belajar coding, programming ni, tapi sekarang ni dia kena program sebab data tu banyak. Dia macam ada data set tu yang katakan dia sampai berjuta-juta line data dia. Jadi kita tak boleh buat benda tu pakai Excel. Kalau dekat sekolah mungkin kita belajar Excel, kan. Tapi kalau untuk go further, kita kena bagus untuk kita belajar coding or programming lah, statistical programs. Yang paling penting sekali untuk ekonomis ialah pandai pandai gebang lah, how to sound smart while saying nothing significant. Kadang dia cakap tu sama dengan makcik kat kampung cakap je. Makcik kat kampung pun tahu barang tengah naik. Tapi ekonomis ni dia akan cakap inflation is moderating ataupun inflation is rising
XX percentage. Tu beza dia dengan makcik kampung, dia punya apa, dia pandai jargon dengan pandai guna ayat-ayat yang nampak smart lah. Okay, kat mana nak kerja? Kalau kita as an economist, kita nak kerja kat mana? So banyaklah tempat sebenarnya. International agency, contohnya boleh ada orang dia kerja di United Nations ataupun di IMF ataupun World Bank ataupun international agency yang lain. Jadi banyaklah macam, dan kalau kita hebat dan kita minta kerja dengan UN, kita boleh kerja di mana-mana lah, di banyak tempat, di Geneva ada, di New York ada, ataupun kita boleh jadi juga diplomat. Diplomat ni with an economics background is important juga, sebab yalah banyak benda yang berkaitan hubungan luar negara ni berkaitan dengan dagangan dan economics lah. Ataupun boleh kerja bank. Jadi Maybank ke CIMB ke, dia akan ada dia punya economics department ataupun economic section, dan dia akan ada ekonomis yang buat ramalan-ramalan lah pasal ekonomi negara. Ataupun masuk akademia. Akademia ni ialah jadi pensyarah, jadi prof, dan buat research tentang economics. Ataupun boleh juga kerja konsultansi. Konsultansi ni contohnya McKinsey, Bain, dan ada konsultansi yang kecil-kecil. Kerja dia ialah masuk ke dalam, contohnya ada satu company ni nak baguskan dia punya sale kan. Selalunya company-company besar akan ambil McKinsey. McKinsey ni akan consult lah tentang macam mana nak buat benda tu. Ataupun ekonomis ada juga kerja di government, contohnya kerja di unit perancang ekonomi. Kalau siapa yang datang kepada Felda kan, biasanya contohnya program-program macam Felda kan, nak buat kelapa sawit, tanam kelapa sawit kat satu negara. Jadi selalunya dia akan ada ekonomis bagi input lah kat situ. Betul ke projek ni bagus ke tak bagus, ataupun banyak mana hasil dia untuk Malaysia, kat mana nak buat. So kalau minat merancang, minat nak rancang ekonomi, nak bangunkan kampung kita, bolehlah cuba ekonomis masuk government. Ataupun think tanks. Think tanks ni banyak yang contohnya dekat Malaysia ada Khazanah Research. Dia buat research pasal macam-macam lah. Pasal berapa yang kita perlukan untuk hidup kat Malaysia. Pasal padi pun dia ada buat research. Macam mana nak tingkatkan produktiviti padi. So macam-macam. Ekonomi ni dia ada banyak bidang. Dan dia boleh cakap pasal sebenarnya semua bidang. Dia sebab contohnya nak lawan COVID ataupun nak contohnya pasal kesihatan, pasal medical kan. Ekonomis kan dia biasanya dia akan talk pasal berapa bajet untuk hospital, macam mana kita nak bagi kita punya healthcare ni sangat optimal dan sangat jimat, macam mana nak beli dadah. So benda-benda macam tu lah yang dia punya input tu dia perlukan. Okay. Ni sebenarnya ni yang semua orang nak tahu kan. So salary range dia ni dalam satu website lah, ada satu website dekat Malaysia, dan tak ramai pun yang report dalam ni, 24 orang. Sampel dia kecil lah. Tapi salary dia dia kata daripada 4,000 sampai 99,000 sebulan. So betul ke tak betul lah ni? Betul lah kalau kira dari pengalaman sendiri dan orang-orang yang saya kenal, betul. Ni range ni quite true lah. Dan even boleh lebih lagi daripada 100,000 sebulan. Depending on position orang tu lah. Contohnya chief economist, dia lebih lagi lah, dia boleh 100,000 lebih. Okay. Kalau macam saya ni rendah je lah. Okay. Tapi jangan sebabkan duit nak buat
jangan sebabkan duit nak masuk dia punya bidang ni. Kalau minat masuklah. Duit tu is bonus lah kan. So if you like numbers, analysing things, understanding people's economic behaviour, or kalau kita rasa minat, macam rasa tengok, nampak tak table ni macam terabur, tak faham apa kan, boleh tukarkan jadi visual yang macam sangat cantik. Nampak tak, semua negara tu dia jadi macam satu bola. So kalau minat nak buat benda macam ni, ataupun rasa macam bestnya dapat tukar-tukarkan benda tak apa-apa ni tukar jadi cantik, tu boleh lah, you can try this, become an economist. Woo! There are two kinds of people in this world and being an economist is better than both of them. So I hope saya dapat bagi input yang itu asas-asas lah tentang bidang ni. So kalau ada soalan boleh tanya, dan kalau saya tahu saya boleh cuba jawab lah. Okay, alright. Thank you Iqbal. Menarik, sangat menarik. So kita nak tahu juga, tadi ada sentuh tak tentang macam mana education path untuk menjadi seorang ekonomis? Oh, okay. Education path dia biasanya ambil degree in economics lah. Perlu tak ambil ekonomi masa SPM? Tak payah. Sebab nanti masuk degree tu dia akan belajar balik daripada awal, dan boleh. Dan saya punya personal path ni lain sikit daripada orang lain, sebab orang lain dia terus daripada degree masuk dalam bidang tu. Saya dulu degree accounting and finance, lepas tu master baru tukar bidang lah, tukar career. Dia punya tu degree, tapi kalau sebaiknya kita kalau minat lah, kalau daripada sekarang minat, lepas SPM ni terus buat je, terus belajar things like belajar data science. Data science tu penting lah sekarang kalau jadi ekonomis. Sekarang banyak online courses kan yang free, belajar je dekat situ. Macam mana nak buat data science, sebab dia deal banyak dengan data. Dan dia biasanya degree 3 ke 4 tahun. Masters ada yang buat setahun, ada yang buat 2 tahun. So dan rasanya kalau sampai level master tu baru dia macam understanding tu padu sikit lah. Dan ada orang dia continue until PhD terus, tambah lagi 3 tahun. So it really depends lah. Kalau nak jadi ekonomis yang general, yang macam tahu pasal semua benda tahu pasal macam-macam benda semua benda tapi sikit-sikit kan, boleh stop at degree. Tapi kalau nak jadi specialist, jadilah belajar buat master dan buat PhD. Especially kalau orang tu dia nak jadi econometrician. Econometrician ni apa binatang apa pula? Econometrician ni ialah ekonomis yang dia specialize in statistics. So kalau nak jadi econometrician ni ialah skill yang rare lah. Maksudnya tak ramai orang ada, dan tak ramai orang yang ada qualification tu. Biasanya diorang ni PhD holder lah kalau econometrician. Jawab dia lain. Dia ekonomis ni dia macam dia tengok lebih banyak, dia macam dia tengok benda general in economics lah. Actuarial science dia ialah statistician juga. Dia punya kerja asas dia statistics. Cuma dia punya kerja dia macam ramalkan berapa ramai orang yang akan mati, supaya insurance company tu orang akan bayar insurance company kan. Insurance company tak nak rugilah kan. So actuary ni akan make sure probability orang yang mati tu lagi rendah dan kos orang mati tu lagi rendah daripada duit yang insurance company dapat. Faham tak? Tu dia punya tapi basic dia itulah probability, statistics. Basic dia sama je, cuma kerja dia lebih kepada yang tadi tu, insurance. Dia macam
tengok masa depan ni, predict probability dan probability orang mati ni sebenarnya sama je. Dia dah ada benda yang by umur 70 by umur 30 kawan kita ramai ni dah mati. Kalau by umur 80 kawan kita ramai ni dah mati. So benda tu kita boleh predict lah sebenarnya. Dan actually dia gabung-gabungkan semua tu, campur dengan berapa banyak duit yang insurance orang kena bayar insurance, make sure insurance tu untung. Question, political aspects kalau dari segi office tu, kat mana-mana pun office politik lah. Kalau nak dapat gaji yang 100,000 tadi tu kena naik, pandai-pandai naik lah kan. Tapi kalau dari segi bidang tu sendiri, ada ekonomis yang dia tengok only on benda-benda yang tak berapa political, benda yang macam orang tak bergaduh sangat. Contohnya pasal exchange rate. Contohnya ringgit kita berapa banyak. Itu pun political juga tapi kurang lah. Ataupun exchange rate ke, ataupun ataupun bank bagi pinjam berapa banyak. So benda tu tak berapa political sangat. Ada ekonomis yang dia terlibat benda-benda yang memang political dan dia cakap pasal benda yang memang politik. Sebab macam bajet kan, contohnya belanjawan. Jadi benda tu memang political lah. Dia bukan nombor semata-mata. Dia macam kalau kita bagi dekat orang ni tak dapat. Orang ni marah. So benda tu memang secara nature dia pun dah political. So itu terpulang lah. Ada ekonomis yang dia memang jenis dia duduk depan komputer, dia crunch numbers je. Ada orang yang macam tu. Ada orang yang dia lebih minat benda-benda polisi dan politics ni. So it depends on jenis ekonomis apa yang kita nak jadi. So soalan ni, adakah lambakan tu susah nak cakap lah. tapi ada masa depan ke tak? Ada. Dan kenapa ada masa depan? Sebab dia punya skill tu tak semestinya kita jadi ekonomis bila belajar that degree. Cuma dia punya apa yang kita belajar dengan skill-skill yang kita dapat tu kita boleh gunakan di banyak macam-macam bidang. Contohnya masa depan ni akan ada data science kan. Akan data science, big data ni akan boom. So ekonomis antara orang yang paling equipped untuk handle big data ni lah. Sebab dia punya background dalam statistik, dia punya background dalam handle data macam-macam, analytical mind dia. So benda rasanya akan ada demand je lah untuk skill set tu. Cabaran dia, cabaran dia ialah rasanya ni general lah untuk kita betul-betul master satu bidang tu ambil masa yang agak lama lah kan. So itu cabaran yang general untuk semua bidang. Dan antara cabaran dia specifically untuk economics ialah dia punya sebab benda tu dia economics ni dia bukan macam science, dia bukan macam natural science, macam physics ke apa ke. Dia manusia dan benda tu sentiasa berubah-ubah. So kita kena sentiasa up to date lah, kena sentiasa baca, kena tahu apa yang perkembangan terkini, kena tahu apa yang, dan kena baca banyak benda yang selain daripada economics juga. Ada satu lagi soalan dari Facebook. Syahruzaman Hamdani dia tanya, programming adalah skill yang sangat diperlukan pada masa hadapan termasuk oleh ekonomis. Setuju? Betul. Cikgu fizik hari ni. Okey. Programming antara, yes betul. So jangan ingat program ni untuk jangan ingat programming ni untuk engineering ataupun computer science je, sebab benda tu dia something yang memang diperlukan. Big data macam contoh, katakanlah data pasal isi rumah kat Malaysia kan, ada berapa puluh ribu. So takkan kita nak pakai Excel. Kita kena mainkan program supaya
apa komputer tu jadi kita punya hamba dan dia boleh inilah dan dia boleh kirakan untuk kita. So itu penting belajar programming untuk ekonomis lah. Dan ada banyak software-software yang free sekarang ni. Kalau minat boleh try macam apa language Python ataupun R. Benda ni belajar online je, belajar sendiri. Saya rasa kalau belajar lepas SPM tu by the time umur 20-an dah jadi power gila lah. Terima kasih kepada organizer sekali lagi. Terima kasih Wak Im. Terima kasih kepada guru-guru, student-student, kepada kawan-kawan sebatch yang tengok sekali. Dan harapnya ni apa buka mata kepada bidang ni lah. Dan rasanya apa alangkah beruntungnya kalau saya berada di tempat anda semua sebab masa dulu tak ada exposure macam ni. So target tadi apa buat lawak-lawak dengan Mbak Im kata lepas ni apa dia punya target dia tak ada orang nak ambil engineering apa ni. So hopefully hopefully ramailah yang minat untuk masuk bidang ni ataupun social science generally.